wawancara kita pada pagi ini, iaitu segmen kedua kita berkenaan dengan bengkel menulis dan melukis komik 2022. Wah, ini bagi kita yang memang berminat ya, melukis dan juga membaca komik. Ini dia salah satu daripada platform yang mungkin kita boleh perolehi bersama dengan narasumber kita pada pagi ini. Baik. Alhamdulillah kami bawakan kepada Auda, iaitu Yang Mulia bersama kita, Yang Mulia Puan Hurul Ain Uqbah binti Rabaha, Timbalan Pengurusi Bersama, dan juga bersama kita pada hari ini Yang Mulia Puan Sarah Aina binti Haji Abdul Rahman Urus Setia bagi bengkel tersebut. Kita ucapkan Assalamualaikum. Apa khabar pada pagi ini? Sehat? Alhamdulillah. Yang kita harapkan. Jadi ini salah satu daripada bengkel yang bakal lagi dilaksanakan dengan jayanya nanti insya-Allah. Jadi kita akan mulakan ya daripada Puan Hurul Ain ya, berkenaan dengan bengkel menulis dan melukis komik 2022 ini. Jadi bila sebetulnya ini dan di mana ia akan diadakan ni Puan? Okey, baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bengkel menulis dan melukis komik ini akan bermula pada 10 hari bulan hingga 13 hari bulan Ogos 2022, kecuali pada hari Jumaat iaitu 12 Ogos memang tidak ada. Dan bengkel ini akan diadakan di Dewan Patih Berbai, tingkat 1 Dewan Bahasa dan Pustaka. InsyaAllah sebenarnya akan mengadakan ujung bulan, tapi pembimbing bengkel ini berhalangan, diawalkan lagi pada 10 hari bulan Ogos sehingga 13 Ogos. Ya, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah akan diadakan 3 hari ni ya. 3 hari bermula pada hari Rabu 10 Ogos sehingga hari Sabtu 13 Ogos 2022, dikecualikan pada hari Jumaat iaitu pada 12 Ogos, dan insyaAllah akan diadakan di Dewan Patih Barbai, Dewan Bahasa dan Pustaka Melaka. Baik, Puan, mungkin dapat dikongsikan juga menerangkan lebih lanjut mengenai bengkel ini dan tujuan utamanya diadakan. Okey, sebenarnya bengkel ini diunggahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perancangan buku yang mana ia menggemakan lagi bulan bahasa 2022 pada tahunan yang. Di samping itu juga sebenarnya bengkel ini berkesinambungan dengan diskusi komik yang telah dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada 4 Disember 2021 tahun lalu, dan juga sebenarnya berkesinambungan juga bengkel menulis dan melukis komik pada tahun 2011. Tapi 2011 bengkel daripada fasilitator pembimbing ataupun fasilitator luar. Okey, Alhamdulillah. Jadi ini adalah kesinambungan daripada diskusi komik yang telah dianjurkan ya sebetulnya dari Dewan Bahasa dan Pustaka pada 4 Disember 2021 yang lalu. Alhamdulillah ya, diberikan peluang lagi kepada bis kita yang mungkin berminat ya untuk mengikuti bengkel tersebut. Jadi inilah pemberitaan mengenai bengkel ini. Ya. Baik, untuk selanjutnya juga ingin kami tanyakan kepada Puan Hurul Ain mengenai dengan pembimbing-pembimbing bagi bengkel tersebut. Baiklah, sebenarnya pembimbing bengkel hanya seorang, iaitu Awang Rahim bin Haji Jahid, atau lebih dikenali sebagai Cuboy. Beliau mempunyai Instagram Cuboy_art_cartoon. Memang tidak asing lagi ya, kalau bis kita pernah melihat ataupun sentiasa meninjau Instagram ataupun Facebook, memang beliau ada selalu menyelitkan e-poster mengenai kartun-kartun beliau. Walaupun orang kita ni hanya melihat gambar, tapi kita ni faham apa yang beliau sampaikan. Betul. Ya, biasanya karakter utamanya 3 orang tu. 3. 2 orang dan seekor. Ya. 2 orang dan seekor lembu. Seekor lembu. Jadi memang ada cerita-cerita mengenainya dan ia berkaitan juga dengan isu semasa. Betul. Cerita-cerita semasa. Jadi menarik jo untuk kita disaksikan. Jadi kepada bis kita sambil-sambil mengetahui ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bengkel ini, bis kita boleh layari akan laman Instagram Cuboy berkenaan ya. Cuboy_art_cartoons. Ya, Alhamdulillah. Di samping itu juga saya ingin menambah juga. Silakan. Sebenarnya kami memilih Cuboy ini pun memang beliau walaupun dengan kerja beliau memang ada kerja sendiri juga. So kartun beliau tu lebih kemas kini, up to date. Macam perlu kita tunggu bulan depan ataupun minggu depan, esok pun sudah ada. Memang kalau bis kita akan mau tahu pun ataupun melihat kartun e-poster yang beliau buat, boleh dilihat The Scoop ataupun Instagram beliau Cuboy_art_cartoon. Dan pada masa yang sama juga dengan mengadakan bengkel ini, memang kami harap
untuk mengembangkan lagi industri kreatif yang ada di Brunei. Sebab pada ketika ini kita ni tahu ada orang pandai melukis. Betul. Tapi diorang indah tahu di mana kan menghantar. Betul. Sebab sebelum ini kami di Pesta Buku Brunei memang ada satu sesi atau reruai khas untuk temu dan sapa bersama penulis. Di sana banyak orang datang, bolehkah kami mengantarnya kartun yang kami buat macam komiknya. Pikir diorang kami hanya menerbitkan buku-buku yang 4 genre, umum, ilmiah, sastra dan kanak-kanak. Sebenarnya komik ataupun majalah memang termasuk juga dalam hasil penerbitan jabatan. Alhamdulillah. Jadi ini sebenarnya peluang untuk BIS kita yang berminat untuk melukis dan juga membuat komik ini. Jadi sekaligus dapat berjumpa lagi dengan Yang Mulia Wang Rahim bin Haji Jaid secara bersemuka, dan mungkin ada soalan-soalan yang akan BIS kita tanyakan, ya. Ilmu yang ingin diambil ataupun ditanyakan, ya, daripada Cuboy ataupun Awang Rahim ini, bis kita bolehlah mengikuti bengkel ini. Nanti kita akan kongsikan nanti. Jadinya kita akan beralih kepada Puan Sarah Aina selaku urus setia ni. Jadi apakah objektif bengkel ini diadakan ni, Puan? Baik, terima kasih. Antara objektif bengkel ini diadakan ialah bagi mendukung misi jabatan dalam menjadikan Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai mendukung misi jabatan untuk menjadikan Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai hub ilmu melalui naratif yang bersifatkan lokalisasi atau tempatan, penggambaran budaya dan juga bahasa di dalam komik. Begitu. Bagaimana pula dengan pengisian bengkel tersebut, Puan? Baik, antara pengisian bengkel itu nanti para peserta akan diajarkan bagaimana melukis papan cerita atau storyboard, mengidentifikasi jenis-jenis komik dan juga pemilihan warna bagi menghasilkan komik itu dan sebagainya. Para peserta juga akan dibimbing, dibimbing bagaimana untuk menulis dengan menghasilkan komik dengan lebih teratur dan berkualiti. Di samping itu juga mereka akan ditunjuk ajar cara penulisan yang lebih cerita yang lebih tuntas dan juga yang dapat melalui pembelajaran menulis dan melukis secara lebih terarah. Ya, Alhamdulillah, ya. Jadi mungkin ada antaranya penonton-penonton kita yang ingin menyertai bengkel ini. Jadi dari segi penyertaan ni, Puan, adakah penyertaan ini sudah dibukakan ataupun belum lagi dibukakan, dan bagaimana dengan jumlah penyertaan peserta bengkel setakat ini? Baik, terima kasih. Penyertaan dibukakan kepada orang ramai yang berumur 18 tahun ke atas dan ia terhad kepada 25 peserta sahaja. 25 peserta sahaja. Jadi pada masa ini memang sudah ada pendaftaran. Jadi kami pihak penganjur juga mengalu-alukan kartunis lama dan baharu untuk menyertai bengkel ini bagi membantu menghasilkan penulisan sebuah cerita dalam bentuk komik. Bagi orang ramai yang ingin menyertai bengkel ini, bolehlah mengimbas kod QR seperti yang tertera di dalam poster atau menekan pautannya. Baik, sebentar lagi kita dapat saksikan, ya, di Kaca TV Abdul sekarang ini sediakan telefon bimbit Auda dan imbas kod QR tersebut bagi untuk memudahkan lagi pengetahuan ini dikongsikan bersama oleh Puan Sarah Aina, ya. Di mana telah pun dikongsikan ataupun dapat Auda saksikan ianya pada hari Rabu, Puan, ya. Hari Rabu, hari Khamis dan hari Sabtu pada 12, 13 dan 15 Muharram bersamaan dengan 10, 11 dan 13 Ogos 2022 bertempat di Dewan Patih Barbaik tingkat 1 Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Iya, jadi ini bermaksud, Puan, masih lagi dibukakan kan, ya? Masih lagi dibukakan dan orang ramai yang berminat atau untuk keterangan lebih lanjut boleh menghubungi pihak urus setia melalui talian 2382 511 sambungan 179 atau 183.
Ya, sekali lagi dikongsikan taliannya 2382 511 sambungan 179 atau 183. Jadi seperti yang kita dapat saksikan melalui paparan TV ini. Jadi kalau kita melihat di sana tarikh tutup pendaftarannya ini bila ni Puan tu? Pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu 8 Ogos 2022. Dan insya-Allah juga alhamdulillah menyambung pada masa ini juga telah diisi 20 nama peserta sudah yang mendaftar. So cuma tinggal 5. Kami 5 slot lagi. 5 slot lagi. Okey. Barangkali indah kami akan menambah sebab di sana Cuboy ataupun Awang Rahim akan orang mengajar secara individual bagaimana untuk menyampaikan satu-satu gambar itu menjadi satu cerita. Sebab kebanyakannya generasi muda pada masa ini lebih tahu kepada dialog yang balloon itu dengan gambar, bukan macam Cuboy dia punya orang kemahiran beliau lebih kepada ampai saja gambar tapi menyampaikan message yang orang dapat yang kita dapat message itu yang kita dibacalah. So di samping itu juga insya-Allah selepas bengkelan ini hasil ataupun dapatan daripada bengkelan ini akan dimasukkan ke dalam hasil mereka akan dimasukkan dalam komek lakak-lakak jabatan, dan jika bersesuaian ataupun lebih daripada 7 muka surat atau 8 muka surat mungkin akan diterbitkan secara satu komik mengikut individu. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi berbalik semula mengenai dengan saya tertanya sedikit mengenai dengan penghasilan komik jabatan lakak-lakak. Mungkin dapat diceritakan sedikit apa antara pengisian dalam komik tersebut. Mungkin adakah mereka ini yang mungkin menyertai ini, adakah mereka hasil karya mereka ini akan diambilkah atau disimpankah di dalam komik jabatan lakak-lakak ini Puan? Mungkin ada sedikit yang akan dikongsikan. Okey, betul. Sebenarnya atas saranan Setiausaha Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Pangeran Hasnan, yang mulia Pangeran Hasnan, beliau sendiri sebenarnya memberikan saranan kepada kami jika bersesuaian hasil daripada bengkelan ini memang diterbitkan di media-media masa. Dan pada masa yang sama sebenarnya walaupun kami terbitkan di media masa, kami akan terbitkan jika bersesuaian akan diterbitkan di dalam komik lakak-lakak ini. Komik lakak-lakak ini sebenarnya komik pertama jabatan yang mana di dalam ini ada mengandungi 15 kartunis tempatan kita ni. Ya. Generasi muda kebanyakannya, dan yang kedua dan ketiga baru Awang Rahim ikut sebab beliau memang sibuk pada masa 2019 itu. Start 2022 dan 3 beliau ikut serta dalam komik lakak-lakak jabatan. Dan di samping itu juga hasil daripada bengkelan ini jika sekiranya peserta antara 25 orang peserta ada menghasilkan sebuah cerita naratif yang panjang yang mana 7 ke 10 muka surat mungkin akan diterbitkan secara satu komik untuk khas beliau sendiri individual. Tapi jika sekiranya macam hanya sekeping ataupun ketiga keping memang dimasukkan ke diterbitkan di dalam komik lakak-lakak jabatan. Baik, bagaimana Puan dengan untuk mendapatkan komik-komik sedemikian ini, adakah ianya boleh didapati pada ketika ini? Okey, komik-komik ini sekarang ini sampai siri keempat sudah, tapi cuma baru ada dijual di kedai buku Dewan Bahasa dan Pustaka. Siri komik siri pertama 1, 2 dan 3 saja di kedai buku Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Baik, sedikit saya kita ni saksikan kita ni paparkan sedikit saja. Sedikit saja. Untuk mengetahui lebih lanjut habis kita boleh mengetahui ataupun boleh membelinya di mana telah dikongsikan tadi oleh Puan Hurul Ain dan inilah kalau kita ni lihat di Mahir Raya di negara Brunei Darussalam pada ketika ini sebetulnya ada bakat-bakat. Betul, ada sebenarnya. Bakat terpendam itu memang banyak, tapi tempat untuk mereka mempamerkan atau belum tahu lagi memberikan akan hasil-hasil mereka ini memang sukarlah ya. Namun alhamdulillah telah pun dijelaskan pada ketika ini habis kita boleh mengongsikan dan juga mengikuti bengkel menulis dan melukis komik 2022. Pada ketika ini
tempat untuk habis kita mendapatkan hanya tinggal 5 saja lagi. Mungkin 5 pada ketika slot sahaja mungkin 4 lagi. sudah ni. Mungkin kurang pada ni, ketika mungkin ini 3 sudah ada yang mendaftarkan barangkali ya. Betul. Jadi terus hubungi bersama. Sekali lagi Alhamdulillah. Mahira mungkin dikongsikan. Ya, dan sekali lagi kita kongsikan taliannya 23825111 sambungan 179 atau 183. Dan sekali lagi kita kongsikan ianya bertempat di Dewan Patih Barbai tingkat 1, Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas, dan pendaftaran ini akan ditutup insya-Allah pada hari Sabtu ya, 6 Ogos 2022, tidak lewat daripada jam 4 petang nanti. Baik Puan Hurul Ain dan juga Sarhaina ya, pada ketika ini kita ni Inda dapat menafikan ya, pengetahuan ataupun kepakaran, kepandaian seseorang itu bukan hanya setakat bagi yang beli-beli aset, tapi sudah di peringkat awal kanak-kanak lagi ada yang pandai melukis, boleh setanding dengan belia-belia ini ataupun remaja ini. Jadi adakah ada perancangan daripada jabatan Puan sendiri akan nanti membukakan bengkel lagi, ataupun mungkin bengkel. pertandingan keperaduan bagi kanak-kanak di bawah umur 18 ini? Baiklah, sebenarnya kami ada seorang penulis masa ini. Bukan. Oh, Sebenarnya ada. ada seorang penulis, awangku Muhammad Danish, memang di bawah umur 16 tahun beliau. Tapi Masih kami bersekolah. sudah kami lancarkan bengkelan ni, memang peserta yang kami target memang 18 tahun ke atas. Okey. Sebab salah satunya kan pada masa ni ada yang baru periksa, ada yang hendak menghadapi periksaan. Sebab itulah kami mengurangkan sedikit nyorang kanak-kanak yang di bawah umur ini untuk ikut serta. Sebenarnya ada Awangku Muhammad Danish, nyorang seorang peserta yang di bawah umur. Kira-kira dalam lingkungan umur berapa tu Puan? 16 tahun ke 16 tahun. 15 Oh, 16 Pada masa tahun. itu Ongku Danish masih berumur 16 dan bersekolah tingkatan 5, form 5. Ya. Okey, jadi ada hasil karyanya yang telah pun diselitkan di dalam ini. Ada komik laka-laka ni. Tapi beliau memang dia pandai menggunakan dari Digital. iPad atau digital, memang dia pandai. Oh, ya. Beliau melukis Secara sendiri. melukis sendiri. Kita kami masih mencari. Mungkin ada ada menyertai. siri kedua. Mungkin di siri kedua. Okey. Ya, jadi kalau dalam lakak-lakak sedikit mungkin dapat melihat ya hasil tersebut ya. Salah satunya juga insya-Allah barangkali sebenarnya banyak sekolah-sekolah yang sekolah rendah maupun sekolah menengah ada balik-balik bertanya juga kenapa Dewan Bahasa ada penyorang memasukkan durang ini ikut serta dalam bengkel apa, tapi insya-Allah akan diusahakan sebab pada masa yang sama juga di samping nyorang mengandung saranan daripada SUT kami dan juga YB Menteri KKBS, diorang mau lebih kepada generasi muda untuk ikut serta dalam bengkel akan datang insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi ya. kita mengharapkan mudah-mudahan bengkel ini akan berjalan dengan lancarnya. Puan, kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada dua tetamu kita pada pagi ini. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.